Kalau amanah tidak dipakai, hidup sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, ke mana pergi pun orang curiga. Kalau amanah diingkari, disitulah tempat orang mengeji. Moga-moga kita jadi orang amanah. Tapi musim-musim gini tak boleh sebut kata amanah ni banyak-banyak kali sangatlah ya. Wallahu alam. Salah faham nanti. Saya rasa esok ni berubah nama calon ni. Jangan. Integriti Jambatan Keberkatan. Itulah objektif forum kita pada malam ini, dan bersiap siaga di pentas forum Perdana Ehwal Islam 3 bintang ilmuwan yang akan bersama dengan kita. Terus saya perkenalkan panelis kita yang pertama, iaitu seorang tokoh agamawan yang tidak asing lagi di negara kita. Saya perkenalkan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ismail Ibrahim, Ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Seronok Sihat orang lama. dapat bersama dengan Tan Sri hari ini. Sama ya. Amin, insya-Allah. Bergandingan dengan Yang Berbahagia Tan Sri pada malam ini, iaitu seorang tokoh akademik dalam bidang tafsir Quran, mengemudi sebuah Universiti Islam Selangor, UIS. Saya perkenalkan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kerana telah membawa satu wawasan baru, mengangkat kuis kepada UIS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Melengkapkan formasi panelis kita pada malam ini, iaitu Yang Berbahagia Datuk Badli Shah Alauddin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk sama seperti saya, penjawat awam. Berapa lama dah Datuk jadi penjawat awam ni? Alhamdulillah, 1 November baru-baru ini genaplah 22 tahun 2 hari. Alhamdulillah. Masya Allah, 22 tahun. Tak ada cita-cita nak jadi calon ke Datuk? Dia begini, kalau jadi Tok Imam, orang datang tanya pendapat. Kalau jadi orang politik, esok orang datang tanya pendapatan. Susah kita. Tapi kalau ikut sejarah Datuk, ramai ahli panelis forum perdana jadi calon politik ni. Baik, saya nak mulakan perbincangan kita malam ni di atas tajuk integriti jambatan kepada keberkatan. Saya nak mulakan Tan Sri terlebih dahulu. Boleh Tan Sri? Menurut Kamus Dewan, integriti ini diterjemahkan dengan kejujuran dan kejituan. Dalam Oxford Dictionary membawa maksud menyeluruh, jitu, benar dan jujur. Boleh Tan Sri huraikan dalam perspektif Islam, apa maksud integriti ini? Silakan. Ya, terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi dan juga ahli panel kita dan juga para tetamu sekalian, juga para penonton. Jadi saya memang agak lama tidak bersua dalam program seperti ini. Tapi malam ini seakan saya masih di integriti, maka saya juga dijemput. Dan integriti ini adalah sebuah institusi yang dia telah tubuhkan pada tahun 2004 oleh Datuk Palah. Jadi hari ini kita merayakan Hari Integriti Sedunia. Jadi apa yang disebut oleh saudara tadi adalah maknanya integriti adalah satu perkara yang amat luas maknanya dan amat unik dan amat penting dalam kehidupan manusia. Sebenarnya hal ini boleh kita terangkan tentang sejarahnya dalam Islam juga agak lama. Tapi mungkin saya akan terangkan dulu tentang apa yang dibincangkan di dalam dunia barat dan dunia lain. Sebenarnya biasanya mereka membincangkan perkara-perkara ini dalam bentuk budaya mereka. Satu daripada konferensi yang sebenarnya saya hadiri ialah Parliaments of World Religions di Chicago ya. Jadi agak lama dah saya hadir dan mereka sebenarnya membicarakan soal integriti. Sudah lama dan mereka mengetahui apakah bidang-bidangnya. Jadi kita agak baru kerana kita lebih banyak kepada isu-isu yang lain tentang akhlak dan moral. Jadi sebenarnya mereka mengatakan bahawa integriti itu ialah membuat sesuatu yang betul walaupun tak ada siapa yang melihatnya. Dia kata integrity is doing the right thing even when no one is around. Itu maksud dia. Mana kita ni bila kata kita integrity, kita akan buat. Walaupun orang kata tidak, walaupun tak ada orang tahu dan sebagainya, itu adalah integriti. Dan kita akan kata yes, kita akan buat walaupun orang lain tak akan buat. Jadi dalam hal ini saya rasa itu adalah budaya ya. Termasuk dalam budaya Jepun, Korea dan sebagainya, yang kita lihat banyak budaya mereka mengajar mereka tentang budaya, akhlak dan sebagainya. Jadi bagi saya ini adalah budaya dan budaya itu kadang-kadang boleh berubah dan sebagainya. Jadi bagi saya sebenarnya integriti ini sudah emosi ya.
Kalau mengikut Islam itu maknanya sudah wujud lama. Terutamanya kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah. Awal-awal lagi dia bagi sifat tentang Al-Muttaqin. Al-Muttaqin ni makna orang-orang yang bertakwa. Takwa maknanya takut kepada Allah. Tapi takut kepada Allah bukan makna kita takut singa, takut binatang buas dan sebagainya. Kita bertakwa. Sifat takwa itu adalah sifat yang pertama sekali diterangkan allazina yu'minuna bil ghaib. Takwa itu pertama apa dia? Yang beriman dengan perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib itu ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada malaikat dan juga kepada apa-apa yang ada di sekeliling, hari akhirat dan seterusnya. Itu perkara yang ghaib yang kita kena beriman. Yang kedua, aqimus salah, dan mereka mendirikan sembahyang, solat. Ini satu daripada ibadat yang paling penting yang mengajar kita bagaimana menjaga waktu, kebersihan dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kita belanja apa yang kita dapat daripada rezeki Allah. Jadi daripada tiga elemen ini pun, saudara pengurusi, sudah ada beberapa perkara yang patut kita berintegriti dalam bidang akhlak, bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu saja dulu berbagai permulaan. Alhamdulillah, satu mukadimah yang begitu tuntas yang mudah kita nak faham kaitan tentang integriti dan Islam. Setelah kita faham integriti, Datuk, kita nak berganjak ke pula tentang frasa keberkatan. Dalam kitab ataupun satu kajian yang dibuat oleh Dr. Tariq Suwaidan yang menyebut dalam The Numerical Miracle in Holy Quran, menyebut bahawa perkataan berkat dalam Quran ini ada 24 kali Allah Ta'ala huraikan. Mungkin Datuk boleh rangkumkan apa keberkatan yang dimaksudkan di dalam Quran itu sendiri. Silakan, Datuk. Terima kasih saudara pengacara, seterusnya kepada teman-teman ahli panel yang saya kasih sekalian, tif-tif kehormat, para penonton yang saya kasihi. Merujuk kepada kajian dilakukan oleh Tariq Suwaidan. Dia ini engineer oil and gas, tapi dia suka mengkaji kandungan Al-Quran. Lantaran beliau kemukakan ada 32 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut kalimah barakah dalam Al-Quran. So sebelum kita lanjutkan perbincangan mengenai keberkatan di dalam Al-Quran, elok kiranya kalau kita lihat takrif yang telah diberikan oleh sarjana Islam. Apa yang dimaksudkan dengan barakah ataupun al-barakah itu sendiri. Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang tokoh yang mengarang buku mengenai mufradat dalam Al-Quran, menyebut begini: thubutul khair annama thubutul khair al-ilahi fi syai'. Maksudnya kekalnya keberkatan Tuhan terhadap setiap pemberian. Daripada kalimah ini kita faham Arab ni dia luas guna kalimah-kalimah dalam bahasa ni kan. Juga digunakan untuk barikah, ini adalah telaga. Telaga itu juga namakan sebagai barikah. Kenapa, apa kaitan berkat dengan barikah tadi? Telaga itu biasanya mesti ada air. So kalau air itu dicedok menggunakan tangan, yang lekat di tangan itu sikit, yang kekal dalam kolam itu lagi banyak. Itulah umpamanya keberkatan dalam Islam. Yang kita nampak sikit, tapi yang Tuhan sembunyikan lagi banyak. Sekiranya keberkatan itu mahu diperolehi. Sebab itu dalam membicarakan perkataan barakah ini, apa saja kita buat Ustaz Hariri, dia mesti ada tujuan dia. Tujuan dekat, tujuan jauh. So tujuan dekat, saya nakkan keberkatan. Kalau saya menjadi seorang penjawat awam, saya nak keberkatan. Keberkatan itu bukan sekadar jawatan, tetapi gaji, wang ringgit, semua yang saya bawa balik. Supaya kewujudan saya itu dilihat sebagai insan yang membawa keberkatan. Cantiknya Islam susun kehidupan kita ni, tuan-tuan para penonton. Pagi-pagi kita solat subuh, kita ada doa kunut. Dalam doa kunut tu pun Ustaz Hariri, kita akan baca wa barik lana fi umurina, Allahumma hadina fi man hadait, afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Kita minta keberkatan daripada Allah pagi-pagi hari. Kalau kita makan pun kita baca doa makan Ustaz Hariri. Allahumma barik lana. Kalau orang kahwin pun kita ucapkan keberkatan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair. Jadi keberkatan ini memang dia suatu yang seharusnya meliputi kehidupan kita.
termasuklah bila kita bincangkan hari ini mengenai integriti. Sebab saya tertarik dengan takrif-takrif yang diberikan. Kalau saya nak pinjam juga takrif yang diberikan dalam kamus Cambridge, dia sebut begini, the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change. Maksudnya you seorang manusia yang ada integriti, nilai. Manusia ini hidup mesti bermaruah, Ustaz Hariri. Maruah kita ni tidak boleh dijual dengan menggadaikan integriti. Sebab itu keberkatan dalam Islam, dia tersadur sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa saja yang kita bawa balik, umur saya, rezeki saya, rumah saya, anak isteri saya, kenderaan saya, semua itu saya perlukan kepada keberkatan. Bila membicarakan keberkatan, dia tak habis di dunia, kita akan bawa terus ke akhirat pula. Masya Allah, itu cantiknya keberkatan dalam Al-Quran yang huraikan. Baik, terlanjur Datuk sebutkan tadi tentang kaitan dengan penjawat awam. Datuk Bat, saya nak kaitkan. Kita ni, di depan kita ni ramai penjawat awam dan juga ada yang kadet PTD yang mengikuti program kita ni juga. Dia kata dah bernanah dah telinga dengar tentang integriti ni. Hari-hari diratib supaya suruh jadi berintegriti. Soalan saya, Datuk, adakah integriti ini hanya untuk penjawat awam, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Ustaz Hariri selaku moderator forum, rakan-rakan bicara wara pada malam ini Tan Sri Dr. Ismail bin Haji Ibrahim dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Seterusnya yang diraihkan para penonton tak kira mana berada, sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di mana saja, moga-moga diberkati Allah sekalian. Sememangnya pihak pemerintah menitik beratkan peranan yang dimainkan oleh pihak pengurusan dan juga kaki tangan awam dalam usaha kita nak meningkatkan lagi kualiti dan juga integriti di kalangan penjawat awam. Penjawat awam kita ramai, kurang lebih 1.4 juta penjawat awam. Kalau tak campur polis dengan tentera, 1,132,450 orang. Ramai. Jadi sebagai penjawat awam, nama kita perkhidmatan awam. Apa makna perkhidmatan awam? Khidmat tu bahasa Arab. Awam tu bahasa Arab. Khidmat ni khidmat. Orang yang melakukan khidmat dipanggil khadam. Maka kita ni semua khadam. Khadam kepada siapa? Khadam kepada rakyat, khadam kepada Allah. Kita adalah orang yang diberikan kepercayaan, diberikan kekuasaan, diberikan beban berat, diberikan tanggungjawab. Yang diikat janji dan sumpah, yang disimpan petua amanah. Cerdik kita penyambung lidah, berani kita pelapis dada, alim kita tempat berfatwa, bijak kita tempat diamanahkan. Sebab itu integriti ini soal kepercayaan. Baru ni keluar gambar satu orang wanita berani betul dia panjat KLCC membersihkan dan buat kerja. Kenapa ada keberanian? Kerana talinya itu ada integriti. Kalau tali itu tak ada integriti, tak ada orang berani bergayut begitu. Kita nak bawa kereta, kalau enjin dengan tayar kita tak ada integriti, siapa berani nak bawa sampai ke Kuala Lumpur? Datuk Farid nak risau nak terbang jauh ke Timur Tengah. Kalau kapal terbang tu tak ada integriti, berani ni nak terbang? Tak berani. Integriti ni kepercayaan. Sebablah kita Nabi Yusuf AS, dia mengantar resume dia kepada Raja Mesir untuk minta jadi bendaharawan Mesir. Allah rekodkan dalam surah Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alimun. Ampun tuanku, Patik nak minta jawatan ini. Sebab Patik ini hafiz dan alim. Hafiz dalam erti kata ada integriti, pribadi yang kuat, amanah, jujur, akhlak yang tinggi. Sebab itulah kita semua sebagai penjawat awam, kita sering berikrar dalam lagu yang kita kumandangkan. Kita memegang amanah bangsa. Kita juga telah berikrar taat setia korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun, jujur dan berbudaya. Gandakan hasil dalam pembangunan, berkhidmat, bakti, berjasa. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang, rukun negara jadi pedoman. Kitalah benteng Malaysia, kitalah pagar Malaysia. Tapi jangan sampai harapkan pagar makan padi. Itu isunya. Wallahualam.
Bila Datuk sebut lirik tu, saya rasa nak bangun, nak menyanyi lagu tu. Nyanyi. Ingat apa ya? Apa? Baik tuan-tuan sekalian, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bedah pula apakah isi Al-Quran bercerita tentang integriti dan keberkatan. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kita bergabung semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih kami ucapkan kepada penganjur kami dan penaja kami, tentulah Bank Islam Malaysia Berhad, bank Islam terbaik di Malaysia dan di dunia. Turut kami terima kasih kepada Intan, Institut Integriti Malaysia, JAKIM dan juga RTM. Kita masih lagi membincangkan tajuk kita pada malam ini, iaitu integriti jambatan keberkatan. Saya nak kembali semula kepada yang berbagai Tan Sri. Apabila saya meneliti latar belakang memoir kepada Tan Sri telah terlibat dalam banyak sektor. Pernah jadi duta, pernah jadi ketua pengarah dan pelbagai lagi sektor. Saya nak tanya Tan Sri, pernah tak di posisi itu Tan Sri diuji dengan integriti? Jika pernah, bagaimana Tan Sri melaluinya? Terima kasih Saudara Pengerusi. Untuk diri saya mungkin tidak perlu saya jawab. Tetapi saya ingat beginilah Saudara Pengerusi. Setiap apa pekerjaan di mana saja dalam bidang kerajaan ataupun swasta, manusia adalah manusia. Dan manusia dijadikan oleh Allah SWT mempunyai akal fikiran, intelektual dan mempunyai berbagai-bagai kelebihan daripada orang lain. Saya ingat satu saja yang saya nak bagi contoh. Umpamanya, manusia adalah seorang yang harus terpelajar. Kita tengok dalam dua kejadian ketika manusia nak dimahkotakan dalam negara kita ni, dalam tanah dunia ini kita ni. Pertama sekali ialah ketika Adam. Adam ialah bapa manusia. Tuhan menyebut dalam Quran ini, ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan menyebut kepada malaikat, aku akan jadikan manusia ini sebagai khalifah, pentadbir dan pengurus alam. Jadi malaikat cakap, kenapa nak jadikan manusia sedangkan kami yang banyak bertakdis, mensucikan kamu, tahmid kamu dan sebagainya. Jadi Tuhan jawab, Tuhan jawab, dia tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi dengan itu dia pun mulalah mengajar Adam nama-nama barang, nama-nama benda ya. Ini semua orang tahu. Kalau baca dalam surah Fatihah, dalam surah Al-Baqarah, boleh baca dalam surah itu di ayat yang awal lagi. Jadi dia mengajar itu, kemudian dia panggil malaikat. Cuba malaikat terangkan apa nama benda-benda ni. Malaikat kata, kami tak tahu kecuali yang diajar kepada kami. Ditanya Adam, Adam menceritakan kepada malaikat semua, ini nama ini, nama ini, nama ini. Itu maksudnya manusia ini diajar oleh Allah SWT dari awal lagi, supaya berpengetahuan, mempunyai perasaan, mempunyai kepentingan untuk mengetahui apa yang ada dalam dunia ini. Jadi integriti ini satu perkara yang harus dipahami oleh semua umat manusia. Tidak kira di mana dia berada, di rumahkah. Integriti bukan hanya untuk rasuah, tapi menjaga rumah sebagai satu tempat integriti, menjaga kebun, menjaga tanaman dan sebagainya. Jadi dengan ini maknanya sekarang ni, lagi satu saya nak sebut lagi satu. Ialah ketika Allah SWT nak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi yang pertama, Rasul yang pertama, menggantikan Nabi-Nabi yang dulu. Dan diturunkan Quran kepada baginda. Pada saat itu kita tengok Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang bersunyi-sunyi dalam gua mencari di mana Allah SWT dan sebagainya. Tapi apa yang dibawa oleh Jibril? Dia jumpa Nabi Muhammad, mana ini sebagai perkara yang pertama sekali dalam wahyu, Iqra, baca, read. Apa makna baca? Makna mencari pengetahuan. Baca. Nabi kata ma'ana biqari. Saya bukan tahu baca. Tak tahu baca, tak tahu apa pun tak tahu. Jadi dengan itu maknanya ini satu daripada rahsia bagaimana manusia mempunyai dua platform yang amat penting untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi semuanya harus dia jaga dari segi berbeza. Jadi kalau Nabi dia suruh jaga iman, jaga syariah dan jaga akhlak, inilah dianya. Ya, saya rasa itu saja yang boleh saya katakan. Kuncinya Tan Sri adalah berilmu. Ilmu. Masya-Allah. Baik. Lanjutan daripada apa Tan Sri sebutkan tadi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Farid. Nabi sendiri pernah diuji dengan untuk ditawarkan harta dan tahta oleh orang kafir asalkan menggadaikan prinsip ketuhanan. Boleh Datuk huraikan situasi yang dihadapi oleh Nabi ketika itu ditawarkan tahta dan harta oleh kafir Quraisy? Bagaimana Nabi melalui ujian tersebut, Datuk?
Terima kasih Ustaz hari ini. Pertamanya kita semua biasa dengar cerita kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalang oleh pembesar-pembesar Quraisy daripada buat kerja dakwah. Apabila kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 6 tahun baginda lakukan secara bersembunyi. Selepas tahun ke-6 Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kerja dakwah secara terbuka dengan firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada ahli keluarga engkau yang paling rapat wahai Muhammad. Daripada situ baginda disyariatkan untuk kerja dakwah secara terbuka, maka Nabi pun keluarlah di lorong-lorong Mekah untuk buat kerja dakwah, memperkenalkan Islam, memperkenalkan manusia di Mekah itu dengan Tuhan pencipta. Maka adalah bilangan orang masuk Islam yang mana ianya telah mencabar kepada kredibiliti pembesar-pembesar Quraisy yang kononnya selama ini menjaga tata susila dan juga agama turun-temurun nenek moyang mereka. Mereka mempertahankan ialah agama nenek moyang, menyembah berhala dan juga mengelilingi Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Semua itu mereka percaya sebagai agama yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan agama Islam yang suci, yang hanif, yang membawa manusia kepada kebaikan, mengangkat martabat manusia daripada terjerumus kepada sifat-sifat kehaiwanan, kepada sifat-sifat manusia, bagaimana perempuan dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu, anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawakan satu modul yang baru, satu pendekatan baru, mengangkat manusia jadi manusia. Jadi ada bilangan yang masuk Islam, termasuklah Bilal bin Rabah, seorang hamba abdi masuk Islam, Salman Al-Farisi masuk Islam, Suhaib Ar-Rumi masuk Islam. Jadi mula ramai yang masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah di situ satu keadaan yang tidak selesa bagi pembesar-pembesar Quraisy. Maka mereka pun pergi jumpa Abi Talib, memberitahu kepada Abi Talib supaya Abi Talib buat sesuatu kepada anak saudara dia, iaitu Muhammad bin Abdullah. Mereka beritahu, wahai Abi Talib, kami hormat engkau, jadi boleh tak kau panggil anak saudara engkau ni, bagi tahu supaya dia berhenti daripada buat kerja dakwah, sebab dia telah memporak-porandakan Mekah ini. Anak masuk Islam, mak masuk Islam, suami masuk Islam, jadi suasana tidak harmoni. Jadi Abi Talib beritahu kepada pembesar Quraisy, nanti bila anak saudaraku balik aku akan bagi tahu. Itu yang bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah Abi Talib, ataupun ada satu riwayat lain menyebut bahawa Abi Talib suruh panggil Nabi Muhammad untuk datang jumpa dengan Abi Talib. Pada masa itulah Abi Talib kata, wahai anak saudaraku, aku telah didatangi oleh pembesar Quraisy. Mereka meminta kepada aku sampaikan kepada engkau supaya engkau berhenti buat kerja ini. Mereka rasa tidak selesa. Itu yang Nabi sebut, lau wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma tarakt. Kalaulah mereka meletakkan matahari sebelah tangan kanan dan juga di sebelah tangan kanan dan bulan di tangan kiri dan suruh aku tinggalkan kerja ini, aku tak akan tinggalkan. Dan ada juga offer-offer yang lain. Mereka kata, wahai Muhammad, engkau nak pegang kunci Kaabah, kami boleh bagi, kerana yang memiliki kunci Kaabah adalah asyrafun nas, manusia yang paling mulia. Kalau kau mau emas dan permata, kami boleh longgokkan. Kalau kau mau wanita yang paling cantik di Mekah, kami boleh nikahkan. Sebut saja Muhammad, kau nak apa, asalkan kau tak buat kerja dakwah ini. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada integriti, sebab itu adalah amanah Allah. Allah kata, Muhammad, kerja engkau dakwah, engkau jangan berpaling. Apa saja jadi prinsipal ataupun prinsip nilai, jangan kau gadaikan Muhammad. Itulah yang mengangkat maruah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal sehingga akhir hayat sebagai Al-Amin, seorang yang sangat dipercayai. Allah Akbar. Amanah kata kuncinya. Selagi mana kita berpegang kepada amanah, itulah prinsipnya. Saya nak lanjutkan bila sebut tentang amanah ini, bagi Datuk Bat. Di dalam Quran dia ada targhib dan juga tarhib, ancaman dan juga motivasi. Namun bila sampai saja ayat tentang amanah, begitu ancamannya kuat sekali Allah Ta'ala huraikan. Kenapa bila sampai soal amanah ini, ancamannya begitu berat sekali berbanding dengan perkara-perkara lain, Datuk? Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, dalam Al-Quran kalimat amanah dengan lafaz asal amanah tanpa ada tambahan dengan dhamir mustamir direkodkan ada 19 ayat. Dan ada juga lafaz-lafaz lain dalam Al-Quran yang sinonim dengan makna amanah. Contohnya ar-risalah,
ada ulang sebanyak 6 kali. Perkataan al-balagh ada 6 tempat dalam Quran. Perkataan qauli ada disebutkan sekali. Jadi kalau dirangkum semua, kurang lebih ada 32 ayat dalam Quran yang mencatatkan tentang soal amanah. Ini bermakna daripada 114 surah yang ada dalam Al-Quran, intensiti munculnya terma amanah dan derivasinya sehingga mencapai 31.58%. Kenapakah diberi penekanan yang begitu kuat? Sebab amanah adalah benda berat. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia pernah tanya anak muridnya 6 soalan. Pertama dia tanya anak murid dia, apa benda yang paling dekat sekali? Anak murid dia jawab macam-macam. Kata Imam Ghazali, benda yang paling dekat adalah kematian. Kematian benda paling dekat. Kita malam ni dalam auditorium ni semua calon-calon semua ni. Bukan calon pilihan raya, calon jenazah semua. Calon mereka. Benda paling dekat dengan kita. Yang kedua, apa benda yang paling jauh sekali? Tanya Imam Ghazali. Rupa jawapannya masa lampau. Tak boleh balik lagi. Yang ketiga, apakah benda yang paling besar? Nafsu, kata dia. Yang keempat, apa benda paling ringan? Meninggalkan sembahyang. Yang kelima, apa benda paling tajam? Lidah manusia. Dan bila ditanya apa benda paling berat? Memikul amanah. Amanah ni susah. Sebab itu amanah ni kalau dalam bahasa Arab, dia daripada perkataan amina ya'manu amnan, maknanya aman. Tak ada takut. Artinya kalau kita kirimkan sesuatu kepada orang untuk hantar barang kita, kita tak takut. Itu maknanya amanah. Sebab itu kata Anas bin Malik, Nabi SAW sampaikan mengumpamakan orang yang tidak amanah, tidak lengkap imannya. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna iman orang yang tak ada sifat amanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak pegang kepada janjinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itulah hilangnya amanah adalah sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Nabi pernah sebut pada Abu Hurairah, bila kiamat dah nak dekat, ketika itu amanah akan disisiakan. Maka ketika itu kamu tunggulah hari kiamat. Qala kaifa idha'atha ya Rasulullah? Bagaimanakah yang dimaksudkan amanah yang disisiakan? Qala iza usnidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya. Right job at the wrong man. Bila diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah. Tunggulah hari kiamat, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu amanah benda berat. Siapa tidak amanah akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya tak akan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk pelimbah. Siapa melalaikan amanah, hidup mati tak akan berkah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang benci meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, ke mana pergi pun orang curiga. Kalau amanah diingkari, di situlah tempat orang mengeji. Moga-moga kita jadi orang amanah. Tapi musim-musim gini tak boleh sebut kata amanah ni banyak-banyak kali sangat lah ya. Wallahu a'lam. Salah faham nanti. Saya rasa esok ni berubah nama calon ni. Jangan. Baik, para hadirin sekalian, kita bermuhasabah sebentar dengan apa yang telah dikongsikan oleh panel. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu semula. Terima kasih bagi anda yang terus bersama dengan kami di Forum Perdana Ehwal Islam. Pada malam ini kami bersiaran dari Institut Tadbiran Awam Malaysia Intan di Bukit Kiara, Kuala Lumpur, dan bersama penganjur kami Bank Islam, Institut Integriti Malaysia, Intan, JAKIM dan juga RTM. Saya nak kembali semula perbincangan kita bersama dengan Bagai Tan Sri lah. Ketika mana saya sedang mentelaah untuk menyediakan soalan forum pada malam ini, saya terbaca artikel Tan Sri pada 21 Ogos 2021 di Sinar Harian bertajuk Membina Generasi Integriti. Sangat menarik sekali ulasan yang Tan Sri berikan tentang generasi integriti yang dididik oleh ibu bapa yang sibuk. Boleh Tan Sri huraikan dalam artikel tersebut? Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sebenarnya isu yang saya timbul tadi tentang permulaan manusia daripada Adam ialah tentang ilmu pengetahuan. Dan daripada Nabi Muhammad SAW juga ilmu. Mana ilmu ini penting dalam pengajaran kita. Dan ilmu ini pernah diadakan satu seminar di Mekah
tentang integrasi knowledge. Ilmu wahyu dan ilmu akal haruslah diintegratekan semasa kita mengajar generasi yang akan datang. Supaya mereka tahu bagaimana dalam Islam ni sudah ada ilmu agama, dan dalam masa yang sama ilmu agama itu harus dihidupkan dalam kehidupan biasa. Tidak ada perpisahan. Sebab itu bila kita tubuhkan UIA di Malaysia dulu ni, kita tubuhkan fakulti ekonomi dan fakulti undang-undang. Sehingga ada orang tidak mengakui ini bukan universiti Islam. Undang-undang dan ekonomi bukan Islam. Tidak. Tapi sekarang saya ingat semua orang sudah faham. Ini tahun 77 dulu. Jadi dalam hal ini saya rasa manusia yang berbeza daripada haiwan lain ialah kerana intelektual dia. Intelek. Sebab manusia dan haiwan dia ada 3 perkara. Pertama, dia ada anger, iaitu satu perkara yang boleh melawan perkara-perkara yang tidak baik. Yang kedua, dia ada desire, nafsu, tamak halubah dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia ada intelek. Manusia saja ada intelek. Kalau binatang dan sebagainya, dia ada desire. Dia nak apa yang dia nak buat, itu dia buat. Tapi manusia sepatutnya bila ada intelektual, dia tak boleh buat. Dia tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Tuhan bagi semua. Kalau tak ada intelek, kalau tak ada desire, tak boleh nak dapat anak. Alam ini akan sunyi sepi, tapi sebab ada nafsu syahwat untuk wanita, untuk emas perak dan sebagainya, maka manusia boleh hidup. Jadi 2 perkara ini, desire dengan tadi anger tu harus kita wujudkan. Dan bagi saya, pendidikan sekarang ni harus kita mendidikkan seumur hidup. Dan kerajaan harus mengambil faedah, mengambil berat tentang cara mengajar kanak-kanak sekarang. Terutamanya daripada segi parenting kita agak kurang. Kerana kalau dulu, umpamanya saya bagi contoh, kita memungut zakat zaman dulu hanya berapa ringgit saja sebulan, setahun, puasa dan raya. Tapi sekarang apabila kerajaan membuat pusat pengurutan zakat, kita sudah mendapat 3 bilion satu tahun dalam negara kita. Bagaimana kita boleh buat itu? Kita boleh mengajar sekarang. Jadi bagi saya ilmu pengetahuan penting untuk mendidik generasi akan datang. Allahu Akbar. Sebab itu yang Tan Sri sebutkan Iqra itu perlu disuburkan dan dibudayakan dalam masyarakat kita. Datuk Farid, lanjutan daripada itu, pendidikan ini akan mendidik generasi yang baik. Namun isu-isu integriti di Malaysia ini seperti roller coaster, naik dan turun. Sebagai rektor Universiti Islam, adakah sistem pendidikan Islam kita ni gagal untuk membina generasi integriti? Datuk. Ya, soalan sangat berat untuk saya jawab sebab saya kena represent semua universiti yang ada kat Malaysia. Bolehlah saya try jawab sebab dulu. Universiti baru. Universiti baru. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat setuju sebab saya ada baca sebuah buku Ustaz Hariri. Profesor Harry Levis, dia bekas profesor daripada Universiti Harvard. Dia tulis buku sangat menarik. Tajuk buku tu Excellent Without a Soul. Excellent Without a Soul. Dia kata dia cuba membangkitkan persoalan universiti-universiti terkemuka di dunia adakah berjaya melahirkan manusia yang seimbang dari sudut tuntutan dunia dan akhirat, lebih kepada tazkiyatun nafs, wujud atau tidak pembebasan jiwa manusia daripada dipengaruhi dunia semata-mata. Orang berebut-rebut masuk ke universiti-universiti yang terkemuka ni, tetapi adakah berjaya universiti melahirkan insan-insan yang seimbang dari sudut jiwa dia? Ini yang Tan Sri sebut. Saya sangat seronok hari ini sebab Tan Sri kembalikan balik kita semua ni yang di Intan atau di rumah kepada ilmu. Ilmu itu adalah asas kepada segala-galanya. Ilmu itu adalah penyuluh hidup. Orang tua-tua tak cakap saja-saja Ustaz Hariri. Dia cakap bermaksud penyuluh hidup. Kalau ada ilmu, tapi ilmu itu tidak diguna, tidak dimanfaatkan, maka ilmu itu akan laknat kita balik. Sama jugalah bila IIM dan juga Intan dan juga kita ada kursus-kursus jangka masa pendek, jangka masa panjang, kita diberikan pendedahan mengenai integriti, mengenai kualiti, mengenai ISO, proses-proses procurement, semua kita diberi pendedahan. Tapi di mana kita letak ilmu tadi itu dalam menilai segala proses yang kita lalui? Kalau tidak, kita telah mengkhianati ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita ada. Kita tahu dengan kita buat tak tahu. Kita tahu dengan kita sedar. Dua perkara yang berbeza. Saya tahu ambil rasuah itu salah, tetapi masa saya ambil saya tak sedar. Macam mana tu? Jadi dia jadi macam unconscious, tiba-tiba dia boleh ambil. Dan nak ditebus-tebuskan dosa
buat pecah amanah dengan pergi umrah ataupun mengadakan majlis tahlil di rumah, baca Yasin 30 kali 30 malam, tak jadi. Sebab bila ambil hak orang lain. Sebab itu ilmu itu sangat penting, akan membenteng saudara dan saudari. Saya bercakap ni di depan masa depan Malaysia. Saya bercakap di depan orang yang akan terlibat dalam pentadbiran dan akan pegang pos-pos yang penting. Orang politik datang dan pergi, tetapi yang jaga negara, tulang belakang negara, saudara dan saudarilah penjawat awam, lebih-lebih lagi PTD. You guys are very, dia panggil very great future, bright future. Daripada sekarang, saya nak tahu saya ni jadi pegawai pentadbir awam ni untuk apa sebenarnya? Adakah kerana jawatan ini paling glamour dekat Malaysia dan lagi cepat naik pangkat daripada orang lain? Ustaz Badli Shah dah 56 tahun, 56 tahun. S4K juga. Orang S4K juga. Dia nak dapat 52 punyalah susah. Saudara-saudari 10 tahun kalau bagus boleh dapat 52, 48. This is real story. So what you can back, apa you boleh bagi balik pada negara? Adakah you rasa you jadi PTD besok rasa satu jawatan yang you ada kuasa? Kena pula lepas masuk 52, 54 you akan pergi kursus jusasi. So jusasi you become a very important person dalam negara yang akan duduk dalam pos-pos yang penting. So masa tu nak tahu macam mana you jaga negara ini, macam mana you olah khazanah negara ini, amanah atau tidak, ataupun sedikit demi sedikit jual negara ini dengan tidak jadi masyarakat yang tidak bermaruah. So bagi saya, universiti tempat kita dah ajar pada saudara dan saudari dengan ilmu itu bagaimana nak dibangunkan negara. Minta maaf kalau saya bercakap depan masa depan tanah air saya. Saya pun rasa macam sedang mengikuti kursus asas sekarang. Tapi poin yang bagus untuk generasi dan juga kepada kami lah. Baik, Datuk Bad, bila kita kait dengan isu integriti ini, ada seorang penceramah yang saya selalu dengar cerita tentang anti rasuah, Tuan Firdaus Ramlan. Beliau dulu magistrate namun pernah disabitkan kesalahan kerana rasuah, tapi hari ini menjadi pejuang untuk supaya orang tidak terlibat dengan rasuah. Dia sebut, dia kata punca dia terlibat dengan rasuah kerana nak hidup mewah. Saya bila dengar dia sebut tu, saya kata, contoh saya nak pergi kerja pagi-pagi, Datuk, dengar radio, anda sedang menghadapi jam, wah, dia macam ada kata kat saya tu. Sertailah pelaburan kami, terus jadi kaya. Oh, macam-macam. Jadi kegilaan kepada kekayaan ini boleh menggadaikan prinsip integriti. Datuk setuju ke? Muslimin muslimat sekalian, penjawat awam kalau ada bunga-bunga dalam hati nak jadi orang kaya, sila berhenti kerja. Sekali melangkah jadi penjawat awam, bersedia untuk tidak kaya. Kalau kita kaya juga, something wrong somewhere. Sebab itu, tapi benda ni Ustaz Ariri, masalah duit ni tarikannya sangat kuat. Saya nak kongsi satu fakta sejarah. Bulan Januari tahun 1958, kerajaan negara kita jemput satu pegawai tinggi polis daripada pasukan polis Pakistan. Namanya Shah Nazir Alam. Ini boleh sebut namanya sebab ada direkodkan. Shah Nazir Alam ni dia datang ke negara kita, dia buat kajian berhubung masalah rasuah di negara kita. Sehingga kan tertubuhnya BPR, SPRM adalah hasil daripada buah tangan dia. Tetapi yang lucunya, selesai tugas dia di sini, dia balik ke Pakistan, dia kena tangkap pula kes rasuah. Bayangkan. Sebab itu benda ni kita tak boleh cakap. Sebab itu saya melihat rasuah ini bukan soal penguasaan. Ini soal Islam, iman dan juga ihsan. Kalau orang tu dia Islam, dia kena ada iman. Bila dia ada iman, dia kena ada ihsan. Mungkin tanpa ihsan masih lagi boleh mengambil rasuah. Orang yang ada ihsan, dia tahu asal mula kejadian, tahu berpegang pada yang satu, hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu ada Khaliknya, tahu hidup ada mati, tahu akhirat tempat berhenti, tahu syahadat pangkal ibadat, tahu iman jadi pegangan, tahu Islam penyelamat alam, tahu kaji sempurna budi. Yang agama berkukuhan, yang iman berteguhan, yang sujud berkekalan, yang amal berpanjangan. Sesama manusia kita berguna, sesama makhluk berperangai elok. Maka di dunia jadi bertuah, di akhirat mendapat barakah. Kalau orang ada ihsan, insya-Allah dia tak akan melakukan perkara yang tak boleh. Apa makna ihsan? Ihsan yang kata ulama, dia ada maqamul musyahadah, maqamul muraqabah. Musyahadah maknanya seakan-akan dia melihat Tuhan. Dan sampai satu peringkat dia merasakan selalu dipandang oleh Tuhan. Bayangkan kalau hidup kita rasa dipandang oleh Allah. Teramakkah kita nak buat benda tak molek?
Sebab itu saudara-saudara sekalian, di kalangan negara Asia ni, kita tak sebut negara mana lah ya, ada negara tertentu yang memiliki instrumen pencegahan rasuah paling banyak di Asia. Ada negara memiliki 7 undang-undang dan 19 agensi penguatkuasa rasuah. Bukan main banyak. Mantan Presiden negara itu pernah perkenalkan 5 agensi pencegah rasuah yang baru dalam tempoh 21 tahun era pemerintahannya, start tahun 65 sampai 86. Tapi amalan rasuah tetap saja memuncak di negara itu. Bahkan semasa zaman mantan presiden itu, amalan kronisma berlaku secara berleluasa, sanak saudara dan kenalan diberi ketua agensi dan macam-macam, masing-masing cenderung mengumpul kekayaan peribadi. Undang-undang ketika itu hanyalah bagaikan pisau, ke bawah tajam, ke atas tumpul. Kenapa jadi begitu? Ini bukan soal penguatkuasaan, ini soal ihsan. Tidak boleh menetap jati, papan di jauh, dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Apatah lagi kita penjawat awam. Ingat, dalam Sahih Bukhari ada satu bab yang panggil bab hadayal umal. Dalam Sahih Muslim ada bab tahrimu hadayal umal. Hadaya maknanya hadiah, umal maknanya pegawai kerajaan. Haram hukumnya pegawai kerajaan mengambil hadiah. Hadayatul umal ghulul, kata Nabi. Penjawat awam mengambil hadiah adalah khianat. Mausu'ah fiqhiyah dalam kitab Mausu'ah menyebutkan para ulama bersepakat dilarang bagi penjawat awam mengambil hadiah. Tapi saya dah cek dengan SPRM, boleh ambil hadiah 3 perkara saja. 3F dia panggil. Food, fruit, flower. Itu 3 boleh. Dia jangan fulus. Itu yang salah. Wallahu a'lam. Urusti dah sedia cerah mata ni tu. Food. Food. Alhamdulillah. Tapi ini satu nasihat untuk kita bersama. Kadang-kadang kita lupa, inilah forum perdana mengingatkan sesama kita, insya-Allah. Baik para hadirin sekalian, kita bermuhasabah seketika, kita kembali semula selepas ini. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita sudah sampai di penghujung rancangan. Namun sebelum kita melabuhkan tirai forum pada malam ini, kita harus buat sedikit kesimpulan sebagai pelan tindakan kita bersama. Saya mulakan dengan yang berbagai Tan Sri dahulu untuk memberi kesimpulannya. Silakan. Terima kasih Tuan Fauzi. Sebenarnya banyak perkara yang telah dibincangkan. Pertama sekali kita harus memahami bahawa Islam itu adalah agama hidup dan mati. Kita jangan menumpukan Islam hanya untuk ibadat. Sebab ibadat khusus, ada ibadat umum. Dan dalam ihsan tadi pun sebenarnya Tuhan kata, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak boleh melihat Allah, Allah melihat kamu. Maknanya ni apa saja yang kita lakukan. Dan yang lagi satu, saya ingat kita kena mengajar Quran itu mengikut kaedah yang betul. Sebab dalam Quran ada sains, ada teknologi, ada sifat dan sebagainya. Ada semua dalam tu. Manusia dijadikan daripada sesuatu yang dia tidak faham. Tapi apabila dia keluar, Tuhan menjadikan dia pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. 3 perkara ni dalam sains. Ada audio, ada visual dan ada lain-lain. Jadi perkara ini kita mengetahui sekarang ni kita menggunakan gadget banyak, tapi kita harus menggunakan komputer dan sebagainya. Jadi tadi kita bincang tentang hukum, apa hukumnya, bagaimana seharusnya kita tidak buat rasuah dan sebagainya, tetapi bagaimana menghidupkan itu. Sebab Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diutuskan seorang rasul di kalangan mereka untuk mengajar Arab Badui. Pertama ialah tentang membaca Al-Quran, memahami dan dengan wisdomnya, dengan hikmah kebijaksanaannya dan membersihkan hati mereka. Jadi saya kira ini perkara yang perlu kita ambil dalam soal pendidikan. Alhamdulillah. Datuk Farid, silakan. Ya, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan kalaulah penduduk sesebuah Korea, sesebuah kampung, sesuatu bandar, sesebuah negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, ada God conscious, ada domirun aiqadathu khasyatullah, naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan, dia kena bertanggungjawab, maka Allah akan buka pintu-pintu barakah daripada langit dan bumi. Dan jangan jadi seperti kaum yang mendustakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak ditimpa sesuatu musibah. Allah Akbar. Datuk Bat, silakan. Muslimin muslimat sekalian, adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu.
Adat hidup orang beradat, memelihara amanah ianya taat. Apa tanda orang amanah? Duduknya tinggi, tegaknya rendah. Kepalanya tinggi, perangai merendah. Dibawa ke tengah, dia bertuah. Dibawa ke tepi, dia berbudi. Adat hidup orang amanah, hidup pantang melanggar sumpah. Mati pantang melanggar sunnah. Lurusnya boleh dipercaya, benarnya boleh diturut, setianya boleh diikut, taatnya boleh diikat, sumpahnya menahan lapah, janjinya menahan mati. Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipandang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Selamat menyambut Bulan Integriti Nasional 2022, Integriti Trust Keluarga Malaysia. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketiga-tiga panelis yang telah membuat kesimpulan yang begitu tuntas bagi tajuk kita pada malam ini. Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada penganjur kita, Bank Islam Malaysia Berhad, Intan, Institut Integriti Malaysia, JAKIM dan juga RTM yang bergabung di atas semangat ta'awun untuk membawa program kita pada malam ini. Saya juga turut terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri kerana sudi bersama dan seluruh tetamu-tetamu kehormat pada malam ini. Kesimpulan yang dapat saya buat pada malam ini adalah kisah Nabi Adam dan pohon terlarang perlu dijadikan iktibar. Nabi Adam adalah insan terpelajar, insan pertama yang berguru dengan Allah. Jangan kamu dekati pohon larangan itu, kelak kamu akan terseret bersama orang-orang yang zalim. Nabi Adam terlupa pesan moral, akhirnya terkeluar daripada syurga yang mendamaikan. Begitulah asasnya kehidupan. Diuji kuat larangan setelah dihias dan didandan oleh iblis dengan begitu cantik dan tampan, supaya kita terpesona dengan godaan yang diberikan. Ingatlah wahai orang-orang beriman, jangan hampiri pohon larangan. Ingatlah orang-orang beriman, jangan termakan buah larangan. Syukur atas nikmat, hidup dengan berkat, selamat dunia akhirat. Saya Ustaz Hariri, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.